عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tak? Mana yang lain ni? Tak apa, dia dengar bunyi sering tadi ni main lah tu. Tuan-tuan ada ni siren. Kita berhenti di muka surat malam ni sirah. Malam ni kita berhenti di berbagai tekanan, betul lah? Kalau kitab saya tekanan. Tapi samalah. Jadi sebelum ni kitab kita Rahiqul Makhtum, kita sebut bagaimana ada 4 cara golongan kafir Quraisy nak memperdayakan umat Islam. Antaranya dia mengejek dan menghina. Yang kedua dia mengatakan Al-Quran ini dongengan orang yang terdahulu. Kemudian dia cuba menawarkan sogokan pada Nabi, yang sogok pada Nabi, yang mana ketika mana Nabi SAW sedang tawaf, kemudian ada di samping Nabi itu Al-As bin Wa'il, kemudian ada Al-Walid bin Mughirah dan Al-Aswad bin Al-Muttalib. 3 orang ni dia lalu tepi Nabi, dia tawar pada Nabi, setahun sembah Allah, setahun sembah berhala, supaya boleh berdamai. Jadi itu banyak cara lah dia cuba melemahkan pegangan umat Nabi, umat Islam. Tapi semua tak jadi. Dia kutuk ke, dia hina ke, ejek ke, dia kata macam-macam, semua tak jadi. Jadi mula dia buat benda yang lain. Baik, kita tengok hari ni apa pula yang dia buat. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Berbagai tekanan ataupun penindasan. Orang-orang musyrik menerapkan cara-cara yang disebutkan sebelum ini sedikit demi sedikit untuk menghentikan dakwah yang telah disebarkan secara terang-terangan. Sejak permulaan tahun keempat daripada kenabian. Dia mulalah. Mula sikit-sikit. Dia hina, dia kutuk, dia kata dongengan, dia kata gila, macam-macam lah bagi sogokan. Mereka mengamalkan cara itu selama beberapa bulan, dan selepas itu mereka telah menekan dan menyeksa orang-orang Islam. Tetapi semua itu tidak memberi bekas dalam menghentikan dakwah Islam. Maksud dia, mula-mula tahun yang pertama, 2 dan 3 Nabi dakwah diam-diam. Sebab tu tak ada isu. Tak dakwah kan 3 tahun secara sembunyi. Tahun yang keempat baru jadi isu, bila Nabi SAW dakwah secara terang-terangan. Bila Nabi mula-mula dakwah, itulah dia duk mengejek dan sebagainya tu. Tapi yang berapa bulan dia duk ejek, duk kutuk macam-macam tu, tak jadi apa. Maka dia rasa macam sakit hati lah. Maka dia buat cara yang seterusnya. Fasa seterusnya dia seksa. Maka mereka telah berkumpul lagi dan membentuk sebuah panel khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri daripada para pemuka Quraisy. Jadi dia tengok tak jadi ni, setakat nak kutuk, sogok pun tak jalan, setakat kata Quran ni dongengan, orang tak percaya. Jadi dia buat apa? Kumpul 25 orang. Saya nak ceritanya bukan apa, tuan-tuan. Orang yang musuh Islam ni dia berpakat sungguh, dia perancang sungguh untuk hentikan Islam. Jangan kita yang duduk dalam Islam, yang duduk dalam agama yang benar, kita pula duduk saja. Sebab musuh Islam dia takkan berhenti, dia memang hancurkan Islam. Dalam Quran sebut, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang yang kafir ni, dia menginfakkan harta dia yang banyak
Untuk apa? Menahan orang daripada jalan Allah. Jadi kita tuan-tuan bila tengok macam ni zaman dulu lagi, orang musuh Islam ni diperancang rapi. Jangan kita yang Islam ni kita leka tuan-tuan. Baik. Kemudian 25 orang ni buat apa? Ia dipimpin oleh Abu Lahab, bapa saudara Rasulullah SAW. Dia Abu Lahab ketua. Setelah bermesyuarah dan berbahas, panel telah mengambil keputusan sebulat suara untuk menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka tidak akan mengundurkan usaha merangi Islam, malah mereka terus merangi Islam, mengganggu baginda, menyiksa orang-orang masuk Islam dengan berbagai cara yang kejam. Walaupun Nabi tak kacau mereka pun, Nabi tak kacau mereka, sahabat tak kacau mereka, tak kacau mereka. Bila ada kufur dalam hati tuan-tuan, dia ada perasaan musuh dengan Islam. Itu kita kena tahu. Walaupun kita tak nafi ada orang yang kafir yang dia tak bermusuh dengan Islam, ada. Saya tak nafi ada. Panggil kafir zimmi tuan-tuan. Sebab tu Palestin bila ditindas, ramai saja orang yang bukan Islam yang buat tunjuk perasaan yang ada nilai kemanusiaan. Waktu Islam ditindas, ada je orang yang kafir yang dia ada nilai kemanusiaan. Dia tidak dia tak ikut perasaan kufur itu nak memerangi Islam. Tapi sebahagian besar orang yang dalam hati dia ada kufur, dia benci pada kebaikan Islam. Memang ada. Itu ulama kadang sebut al-kufru millatun wahidah. Kufur itu adalah satu agama. Sebab kebiasaannya kufur itu dia bersatu padu memerangi Islam. Kebiasaan dia macam tu. Tapi kita tak nafi ada sebahagian orang kafir yang ada jiwa dia tu dia tidak ada masalah dengan Islam. Kita tengok ucapan dia lah, percakapan dia, perbuatan dia, baru kita tahu ini jenis yang musuh Islam ke bukan jenis musuh Islam. Kalau kita buat benda simple je, kita nak menggalakkan orang pakai tudung, tiba-tiba dia melentir marah, kita tahu dia ada masalah pada hati dia. Kita nak buat benda-benda yang untuk memajukan umat Islam, dia tak senang. Ataupun dia sekat dana, nampak ada penyakit tu, penyakit benci pada Islam tu ada. Ataupun dia benci kepada kita punya syiar-syiar, contohnya azan, ini syiar Islam, ni dia benci syiar Islam, dihina dan sebagainya. Itu jenis-jenis orang yang kufur dalam hati tu, kufur dan memusuhi Islam. Ataupun bila kita buat korban, sembelih lembu, dia marah dan sebagainya, dia bukan kacau dia pun. Itu yang mana ada pemusuhan dengan syiar-syiar Islam, itu kufur yang mana kufur yang ada bermusuh dengan Islam. Itu berbahaya tuan-tuan. Orang lagu tu tak boleh jadikan sahabat, tak boleh jadikan teman, sebab dalam hati dia memusuhi Islam. Baik, kemudian mereka mengambil keputusan ini dan beransur-ansur melaksanakan. Ini keputusan dia ni. Tahun keempat Hijrah, mulalah satu sepakat kita seksa orang Islam. Baik. Bagi mereka adalah tidak sulit untuk menghadapi orang-orang Islam yang lemah. Bagi dia tak ada apa. Pasal kebanyakan yang masuk Islam, saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, kebanyakan masuk Islam orang miskin, orang yang tak ada kedudukan, dan orang para hamba tuan-tuan. Banyak. Ini bukan zaman Nabi ya tuan-tuan. Waktu Hercules bercakap Hercules dia bercakap dengan Abu Sufyan kan. Waktu Abu Sufyan pergi ke Rom, ke Syria, Hercules ni pandai pasal dia ada kitab-kitab lama daripada kitab nabi-nabi terdahulu, Taurat, Zabur, Injil apa semua ni ada dekat depa. Sebab tu bila tanya Hercules tanya dekat Abu Sufyan, siapa yang menjadi pengikut dia, yang pengikut Nabi SAW, kata Abu Sufyan yang menjadi pengikut dia adalah orang yang miskin, para hamba dan orang yang susah. Apa kata Hercules? Begitulah pengikut-pengikut Nabi terdahulu. Sama saja. Bila Nabi start dakwah, semua Nabi mula-mula yang terima Islam, yang terima dakwah Islam, orang yang miskin, orang yang tak ada harta dan hamba. Pasal apa? Pasal dia tak ada sebab nak sombong, dia tak ada sebab nak keras kepala. Ada orang kadang-kadang bila dia kaya, dia ada pangkat, takkan aku nak ikut dia kot. Dia main sombong. Dia ni siapa? Dia main sombong. Takkan aku nak ikut Muhammad kot. Dia ni siapa? Anak yatim, miskin, aku ada kedudukan. Benda tu menyebabkan sombong. Pasal apa? Sombong ni makna dia rasa leceh tuan-tuan. Dia rasa leceh nak ikut kebenaran. Sebab tu saya sebut, pangkat dan kekayaan tu ujian yang manusia selalu gagal. Gagal lagu mana? Kerana pangkat, kekayaan dan kedudukan, dia jadi keras kepala, dia jadi sombong, dia jadi belagak tuan-tuan. Sebab tu kena ingat ujian. Salah apa? Salah diri sendiri lah. Betul tak?
Sepatutnya dengan kekayaan, dengan pangkat itulah sepatutnya dia bersyukur pada Allah dan taat pada Allah. Bukan lagi keras kepala. Macam Sayyidina Abu Bakar, ada sahabat Nabi yang kaya masuk Islam. Abdul Rahman bin Auf kaya, tapi kekayaan dan kedudukan dia tak menyebabkan dia sombong. Dia tak terperdaya dengan pangkat dan kedudukan. Sebab tu kadang-kadang nak tengok orang yang ada kedudukan ni kadang susah sikit. Kenapa susah? Kadang-kadang dia sombong tuan-tuan. Macam saya sebut kat tuan-tuan, bukan sekadar orang tu dia ada kaya kedudukan. Kadang-kadang pasti dia tua pada kita aja. Tua pada kita susah nak tengok. Pasti apa dia rasa dia tua, dia makan garam dulu banyak. Dia makan garam dulu. Orang makan garam dulu banyak, darah tinggi tuan-tuan. Bukan mana makan garam dulu orang tak boleh tengok. Saya pernah jadi macam tu, tak boleh tengok tuan-tuan. Tengok je, dia mula cari salah ustaz. Ada tempat lagu tu. Dia nak ni tak boleh. Tengok je sikit, dia mula cari salah. Cukup ya kalau tempat tu ada 3-4 orang, masalah. Pasal apa? Kalau 3-4 orang ni jenis diam tak apa. Jenis apa? Jenis kita panggil samsing kamu dusun ni. Jenis ni susah. Jenis ni susah. Dia bukan samsing pun. Kalau masuk pertandingan apa bertumbuk ke Muay Thai ni, orang bagi sekali out dia. Bagi sekali out. Tapi perasaan perangai tu. Bukan ahli pun. Kalau sungguh-sungguh hebat nak pergi masuk pertandingan MMA tu, orang shoot sekali kat muka, memang tumbang tu. Kadang-kadang dah tak larat dah pun, ngicip mana gaul. Tapi pasal jenis apa, jenis jiwa yang apa, tak mau kalah. Jenis sembang kuat, tak mau kalah. Jenis-jenis lagu ni. Jenis cukup 2-3-4 orang lah tuan-tuan. Ustaz tengok kena kat depa 3 orang ni, tengok tak kira lah ada benda salah apa pun, walaupun memang salah pun, tengok ni umum dia terasa kata kat dia. Mula dia buat onar. Dia main kuliah bukan apa, duk dengar kat mana point ni. Mula cari benda tak ada isu, create isu, jadikan isu. Orang lain kata tak ada apa, biasa pun. Dia jadikan isu. Jenis ni ada beberapa tempat yang macam tu tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang saya jumpa tuan-tuan orang lagu tu yang satu parti dengan saya. Saya parti tu, dia parti tu. Itu yang saya kuliah, saya ngajar umum je tuan-tuan. Kadang-kadang parti yang tak separti dengan saya, mereka tak ada masalah. Main mengaji, bawa kitab, betul tak kan? Kalau mereka tak suka pun, mereka tak main. Tapi yang satu parti dengan saya ni, yang saya jumpa tuan-tuan yang lagu tu, itu yang saya agak, bukan masalah parti, yang masalah orang. Bukan satu tempat, banyak tempat. Bukan saya je, kawan saya pun sama, dia sebut. Sama-sama parti yang kita, sama-sama faham tentang perjuangan apa. Kadang-kadang ada yang lagu tu. Macam-macam hal tuan-tuan. Ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul. Kadang-kadang dia tengok ustaz tak boleh lagu ni ustaz. Dia tengok. Ada setengah tu tuan-tuan, dia memang kawan saya sendiri bagi tahu, kawan saya mengajak mari merata. Dia kata memang betul ya. Orang yang satu parti, bukan semua. Banyak tempat okey. Tapi beberapa tempat segelintir tuan-tuan yang dia lain macam sikit. Ada setengah tempat tu pergi, ustaz pergi mengajak, semua tak mau salam ustaz, buat tak tahu. Pasal apa? Dia rasa dia orang muda, betul, kita tua. Padahal sama-sama. Tak syok betul lah tuan-tuan. Dia kadang ada satu perasaan yang lain sikit. Ada setengah tempat tu kita pergi, ustaz pergi mengajak, mula-mula tak bagi sagu hati tak bagi. Kita nak tengok ustaz ni ikhlas ke tak ikhlas. Tu dia ada juga panggil lagu tu. La ilaha illallah. Sagu hati bagi tu sebenarnya kalau ustaz tu letak harga pun boleh. Naknya dalam agama tak salah pun. Sebab menuntut ilmu yang sebenar ni kita pergi cari ustaz. Betul tak? Tuan-tuan ramai-ramai pergi cari ustaz. Kalau ustaz duduk taping, ramai-ramai tuan-tuan pergi. Betul tak? Itu cara menuntut ilmu. Tapi bila kita dah jemput ustaz, dia dah jadi pekerjaan. Ustaz tu menyampaikan ilmu, dalam masa yang sama dia bekerja. Betul tak? Dia keluar duit dia, modal dia dan sebagainya. Mana ada dulu-dulu macam tu? Itu yang cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah, semua ada gaji. Betul tak? Pasal itu satu pekerjaan. Kalau semata-mata menyampaikan ilmu ni, kita duduk rumah ramai mengaji. Itu betul. Semata-mata menyampaikan ilmu. Ini sampai ilmu dan dia mengaji. Tu yang ramai ustaz yang terkenal dia letak harga. Tapi harga dia kadang-kadang ada yang mahal-mahal sangat tuan-tuan. Ada yang sampai 15,000, 10,000 itu mahal sangat pula. Dah terkenal tuan-tuan. Ada ustaz dulu dia mengajar murah sekali masuk TV, telefon tak dapat Pasal apa tak dapat? PA angkat. Harga sekarang dah bertukar. PA angkat. Tak apalah tuan-tuan. Tapi saya nak cerita bukan apa. Ada setengah tempat lagu tu pula kita nak tengok ustaz ni ikhlas ke tak ikhlas. Kawan mai pada jauh. Mai pada jauh tak bagi kita tengok ikhlas tak ikhlas.
Tu kadang-kadang saya mengajak, kadang-kadang kita sebut isu-isu sajalah. Kita tak sebut detail lah tuan-tuan. Sebab kita tak mau masyarakat lari daripada majlis ilmu. Ada tempat yang saya pergi, mereka bukan separti dengan saya, dia parti lain, tapi rajin mengaji semua, kuliah punya ramai, semua ada kitab, tak tidur, tak komen apa kat ustaz, komen pun tak, apa pun tak. Lepas habis syiap bungkus, semua bagus-bagus semua tuan-tuan, sampai kita merasa bersalah tuan-tuan. Banyak tempat lagu tu. Tu kita tengok, maknanya dia bukan salah parti, kadang sikap orang, betul tak, ada sikap orang tu. Sebahagian kecil, banyak tempat semua okey lah tuan-tuan, banyak tempat. Sebab tu bila kita kuliah, jangan menyebabkan orang lain lari tuan-tuan. Pasal apa? Sebab menuntut ilmu ni semua wajib. Hang parti apa pun, betul tak? Hang warna apa pun parti, wajib menuntut ilmu ni, betul tak? Jadi janganlah kita menyebabkan orang lain tak jadi menuntut ilmu. Rugilah tuan-tuan, rugilah umat Nabi tak belajar. Semua orang, kau sokong apa, kau punya pasal lah, betul tak? Salah kau tanggunglah di akhirat, kau silap pilih. Tapi mengaji, wajib mengaji. Baik, kemudian bagi mereka adalah tidak sulit untuk menghadapi. Baginda adalah orang yang cerdik, pintar dan memiliki kepribadian yang kuat. Nabi bijak, pandai dan peribadi kuat. Peribadi yang kuat ni maksud dia, nak cakap macam mana, dia ada orang peribadi kuat ni, dia macam peribadi pemimpin tuan-tuan. Dia tak mudah goyah tuan-tuan, tak mudah goyah, tak mudah terpengaruh dengan sekeliling. Kuat peribadi dia. Orang puji ke, orang nak sogok ke, peribadi kuat, dia tak pandang pun orang yang ada peribadi kuat. Kemudian jiwa musuh dapat ditundukkan di hadapan baginda, apatah lagi dengan sahabat-sahabat baginda. Musuh pun kalau berhadapan dengan Nabi boleh jadi lembut kerana akhlak Nabi, apatah lagi sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi SAW. Siapa pun yang berhadapan dengan baginda akan tunduk hormat dan muliakan baginda. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan memperolokkan baginda kecuali orang yang hina dan bodoh. Tak ada. Maksudnya orang yang nak hina Nabi ni rasa malu. Walaupun dia bukan Islam, nak hina Nabi, kita nak hina apa ni, orang baik. Kalau orang yang ada akal ni tak sanggup hina Nabi, pasal orang yang baik sangat, tak ada sebab kita nak hina dia, kecuali orang yang hina yang bodoh dan hina. Dan tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW tidak ada orang yang mampu berlawan mata dengan dia. Nabi tengok, dia tengok, tak ada orang yang boleh jaga Nabi, sebab dia ada haibah. Maksudnya bila tengok wajah Nabi, dia timbul perasaan gerun. Gerun bila tengok. Tak ada sahabat Nabi yang Nabi tengok dia boleh tenung mata, lawan mata, tak. Kalau Nabi tengok dia akan tunduk. Dia perasaan haibah. Sebab tu orang pernah sebut Nabi Muhammad SAW sangat handsome. Nabi Yusuf juga handsome. Tapi Nabi Yusuf, orang perempuan tengok ajak berzina. Kita tahu cerita dalam Quran kan, Zulaikha. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW tidak ada orang perempuan yang cuba goda Nabi? Padahal Nabi sangat handsome. Nabi sangat handsome. Walaupun boleh jadi ada orang kata Nabi Yusuf boleh handsome, ada kata Nabi Muhammad, tapi kok mana pun Nabi Muhammad sangat handsome. Handsome, sehandsome-nya. Siapa yang mimpi tengok Nabi Muhammad tapi dia tengok suami aku handsome lagi, yang bukan Nabi Muhammad tu. Tu bukan tengok orang lain tu. Baik. Jadi kenapa tak ada orang pernah ajak Nabi berzina? Kerana di wajah Nabi ada haibah. Haibah ni kehebatan. Orang tengok, orang rasa apa? Kagum dan gerun. Gitu. Di wajah Nabi tu. Dia ada sinar apa? Haibah, kita panggil kehebatan. Dia ada aura kehebatan yang bersangatan sangat. Baik, kemudian baginda turut mendapat perlindungan daripada Abu Talib. Ni pak saudara Nabi. Tapi dia tak beriman. Tuan-tuan tahulah cerita dah hujung dia tak beriman. Tapi kalau orang tanya kenapa Abu Talib lindung sungguh Nabi? Kerana orang Arab ni dia semangat suku tuan-tuan. Dia semangat suku dia kuat. Ni anak saudara aku, hangpa jangan pegang, hangpa jangan luku kepala dia. Semangat suku tu sangat kuat. Cuma Abu Jahal ni semangat kufur dia lebih kuat daripada semangat suku dia. Dia kufur, semangat dia kufur kepada Allah tu lebih kuat daripada semangat suku. Abu Talib dia semangat suku tu lebih kuat. Sebab tu nanti kita cerita, nanti akan datang waktu kena pulau 3 tahun kan. Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib yang tak beriman pun, yang kuat kafir tu bersama-sama duduk di setempat walaupun mereka tak beriman. Sebab ini Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, anak cucu Abdul Muttalib, anak cucu Hashim. Kami tak boleh menyerah kalah. Sebab dia pun nak bunuh Nabi, dia pun nak minta apa? Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib serahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Ini satu keaiban bagi keluarga. Walaupun dia bukan Islam, mana boleh bunuh keluarga kami? Orang Melayu kita tak ada semangat tu. Ada semangat tu tapi sikit tuan-tuan. Orang Arab ni semangat tu memang ada sampai sekarang tuan-tuan. Tetapi pergi di Arab tuan-tuan hina mana-mana keluarga boleh bunuh. Sana di Arab dia cepat bertindak, sebab tu dia cepat perang. Berani tu cepat. Dia, orang Arab ni jarang nak kata belakang, tak puas hati ni bertumbuk terus.
Dia cepat sangat. Dia bukan jenis apa, sembang belakang lah tuan-tuan. Sebab tu orang Melayu ni aman sikit. Kasi tahu orang Melayu ni kalau marah pun kata kau belakang lah. Memang kata kau belakang ni tak elok, tapi okeylah pada hang tumbuk muka dia. Hang tumbuk muka dia lagi teruk. Betul tak kan? Jadi kes polis dan sebagainya. Aku tak kata kau belakang, aku kata kau depan. Hang kata kau depan lagi teruk. Dia ingat kata kau depan tak dosa. Kata kat depan lagi dosa. Bila hang kata kat depan, kawan tu terasa kadang-kadang berbulan, 6 bulan, 7 bulan, betul tak kan? Dia terasa dia malu. Kalau hang kata kat belakang dia tak dengar, dia tak rasa malu, betul tak? Kadang dia ingat kata-kata hang tu bertahun dia ingat. Hang malu kat dia dekat kedai makan. Lepas tu hang kata apa? Saya ni bukan jenis kata belakang. Cuy, dia ingat kata kat depan tu elok, kata kat depan tu lagi dia tak elok. Tuan-tuan kena faham Kalau bukan maksud orang panggil apa, mengumpat tu berdosa besar. Kata kat depan lagi lah berdosa besar, menjatuhkan maruah dia. Mengumpat dosa besar, kata kat depan lagi dosa besar. Baik, kalau kata tu biasa tak apa. Ni kalau kata yang menjatuhkan maruah dia, menjatuhkan maruah dia di hadapan orang ramai. Baik, kemudian orang yang berpengaruh di kalangan bangsa Arab dilihat daripada keturunan Abu Talib, dia adalah seorang yang terhormat dan tidak seorang pun yang berani melanggar perlindungan yang diberikan. Kenapa tak berani? Ayah kepada Abu Talib siapa? Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib ni? Tak orang Nabi. Dialah orang yang kedua menemukan perigi Zamzam. Kita sebut dah perigi Zamzam mula-mula zaman Nabi Ismail. Tapi orang Arab ni biar, dia tak ambil jaga sangat sampai perigi tu dia tertutup. Kan dia ribut pasir punya ribut tu dia tutup perigi tu. Abdul Muttalib mimpi jumpa perigi Zamzam. Dia yang kedua jumpa. Itu yang orang Arab sangat hormat Abdul Muttalib dengan anak dia Abu Talib. Salah seorangnya ayah Nabi lah, Abdullah. Itu yang orang hormat sungguh-sungguh. Kemudian keadaan itu benar-benar merunsingkan hati orang Quraisy, dan ini menyebabkan mereka tidak senang duduk. Mereka susah hati lah. Macam ada orang lah, kalau bapak dia kafir, anak dia Islam, bukan bermakna walaupun dia kafir anak dia Islam, dia redha kita pergi lempang anak dia. Betul tak? Ada je orang bapak dengan mak dia kufur, anak dia Islam, tapi dia redha dia. Dia redha anak dia Islam, silakan. Bila kita ganggu anak dia mesti marah, betul tak? Walaupun dia kafir, sebab tu ni anak aku. Hanya kacau dia. Macam tu juga Abu Talib. Walaupun dia tak beriman, bukan bermakna dia redha hangpa pergi lempang anak kacau anak saudara dia. Ni keluarga aku, keturunan aku, ni maruah aku. Begitu. Kemudian kemudian buat masa ini mereka hanya dapat menahan kegeraman terhadap dakwah yang dijalankan oleh Muhammad. Sebenarnya dakwah itu dapat musnahkan kepimpinan mereka dalam agama jahiliah dan keduniaan. Itu dia perisau. Dakwah lagu ni boleh menghancurkan kita punya kepimpinan dan dunia kita. Dia tak tahu kalau dia beriman dengan Nabi, bangsa Arab, kalau dia beriman pada Nabi, bangsa Arab akan menjadi bangsa yang paling mulia, lebih mulia daripada Rom dan Parsi. Dia tak tahu. Dia sedang memerangi orang yang membawa kemuliaan bagi bangsa Arab. Kalau bukan kerana Islam, tuan-tuan, bangsa Arab tu tak tahu jadi apa, tuan-tuan. Kerana Islam, bangsa Arab terkenal di dunia. Bangsa Arab kerana Islam dan mengamalkan Islam. Tapi dia duk menentang kebaikan sebenarnya. Kalau dia beriman tu Nabi sebut, kalau dia beriman pada Nabi SAW, bangsa Arab menjadi bangsa yang lebih kuat. Baik, kemudian oleh sebab itu mereka mula melancarkan serangan terhadap Rasulullah SAW yang diketuai oleh Abu Lahab. Ketua Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abang ataupun adik ayah Rasulullah. Abu Lahab. Dia adik Abu Talib lah. Abu Talib lindung Nabi, abang dia lah. Adik dia Abu Lahab, dia ketua yang lawan Nabi. Sikap Abu Lahab ini ditunjukkan sejak hari pertama, iaitu sebelum orang-orang Quraisy bertindak lagi. Dia nombor satu. Sebelum orang Quraisy menentang Nabi, pak saudara Nabi sendiri Abu Lahab lah yang nombor satu yang lawan Nabi. Baik, di dalam beberapa riwayat ada dinyatakan tentang sikap Abu Lahab yang memungut batu di Safa lalu membaling ke arah baginda ni. Belum pagi kan Nabi pernah kumpul keluarga Nabi kan. Nabi panggil di bukit Safa tu. Abu Lahab ambil batu lempak kat Nabi. Baling. Sebahagian riwayat kata Abu Lahab baling tu kena dekat tumit Nabi dan berdarah. Baling tu kena. Itu yang tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Mana orang kafir tak berani tuan? Pak saudara dia lawan. Siap baling batu lagi. Orang kafir Quraisy tak bertindak lagi. Abu Jahal tak bertindak lagi. Utbah, Syaibah, Al-Walid, Murrah tak bertindak lagi. Mereka bertindak dulu. Abu Lahab dulu. Baik, kemudian sebelum serangan dilancarkan, Abu Lahab telah menikahkan dua anaknya, Utbah dan Utaibah.
Utbah dan Utaibah dengan dua orang puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Boleh tak tuan? Dari segi hukum boleh lah, betul tak? Maksud dia Abu Lahab pak saudara Nabi, betul tak? Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh kahwin nak dengan anak Abu Lahab? Bolehlah, sepupu. Jelas kan? Tuan-tuan, kita ada pak saudara, dengan pak saudara tak boleh kahwin lah. Tapi dengan anak pak saudara boleh tak? Bolehlah, sepupu. Boleh tak? Sepupu. Tuan-tuan ada pak saudara kan, belah ayah ke belah mak, anak dia tu boleh kahwin tak? Bolehlah, sepupu. Yang ni lagilah boleh. Sepupu Nabi kahwin dengan anak Nabi. Tuan-tuan ada sepupu, tuan-tuan dengan sepupu boleh kahwin, tapi sepupu kita kahwin dengan anak kita, boleh tak? Lagilah boleh. Kita pun boleh kahwin dengan sepupu, takkanlah sepupu tak boleh kahwin dengan anak kita. Jadi mereka ni, Utbah dengan Utaibah ni sepupu Nabi lah, sepupu belah ayah. Dia berkahwin dengan anak Nabi. Sepupu Nabi kahwin dengan anak Nabi. Tuan-tuan ada sepupu belah ayah kahwin dengan anak perempuan tuan-tuan. Macam itulah. Boleh je dari segi hukum. Dengan dua orang puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pernikahan ini berlaku ketika baginda belum diutuskan menjadi Rasul. Waktu ini Nabi belum jadi Rasul lagi. Memang hubungan Nabi dengan Abu Lahab ni memang bagus, sangat baik tuan-tuan. Dia boleh je abang kahwin dengan apa? Abang kahwin dengan kakak, adik kahwin dengan adik. Boleh tak? Ke tak boleh? Boleh ya. Apa pula tak boleh? Betul tak? Dua beradik. Ada dua beradik perempuan, dua beradik lelaki. Abang kahwin dengan kakak, adik kahwin dengan adik. Boleh tak boleh? Boleh je. Boleh, tak ada masalah. Baik. Jadi tuan-tuan, memang rapat. Dan dalam Sahih Bukhari, bukan Sahih Bukhari, dalam kitab Imam Bukhari yang disebut sebagai Al-Adabul Mufrad, kitab Adab Mufrad, dalam tu ada riwayat yang menyebutkan Abu Lahab ni gembira dengan lahirnya Nabi. Maksudnya Abu Lahab ni dia tua banyak pada Nabi tuan-tuan. Abu Lahab ni dia tua banyak lah. Sebab Nabi lahir, dialah paling gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diringankan azab dia setiap hari Isnin. Dalam neraka azab dia diringankan pada hari Isnin, dan dia boleh minum daripada air di jari celah-celah jari Nabi. Sebab apa? Sebab dia sangat gembira dengan kelahiran Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada maulid Rasul, tuan-tuan sambut. Kalau ada duit lah, tuan-tuan ada dana sikit, tuan-tuan buat makan-makan sikit, tuan-tuan panggillah mana-mana ustaz buat ceramah tentang Maulidur Rasul, cerita sifat-sifat Nabi. Sebab ada dalam tu, walaupun saya tak nafi golongan Wahabi ni dia kata bid'ah dan sebagainya, tu semua hujah tak kuat pun tuan-tuan, mengarut je. Perlis membuat sambut Maulidur Rasul tuan-tuan. Perlis yang dulu bid'ah Maulidur Rasul dan ni buat. Pasal apa? Pasal tak ada dalil tuan-tuan nak membid'ahkan. Cuma perlis dia malu nak sebut Maulidur Rasul. Dia sebut apa? Dia tak sebut Maulidur Rasul. Dia rasa sebab dulu dia duk kata bid'ah. Duk Mekah Madinah kata bid'ah sesat. Kalau di Mekah Madinah sebut tau, bila tiap kali 12 ribu awal dia naik khutbah beritahu jangan sambut Maulidur Rasul, ni bid'ah. Perlis dia buat Maulidur Rasul, tapi diubah, dia buat nama apa? Zikrar Rasul. Padahal sama pengisian ada makanan sama. Apa beza dia? Oh, kami hanya baca hadis yang sahih. Kita pun baca hadis sahih, betul tak? Kalau ada hadis dhaif pun, sejak bila hadis dhaif tak boleh diamalkan, betul tak? Ada ulama kata boleh amal, banyak ulama kata boleh amal. Kalau laku ada silap fakta dalam penyampaian, silap lah, berbetulkan, betul tak? Silap berbetulkan, gitu saja. Baik, kemudian kemudian kebencian yang meluak-luak di dada Abu Lahab menyebabkan dia memaksa dengan ancaman keras terhadap kedua anaknya supaya menceraikan isteri masing-masing. Anak dia tak mencerai. Utbah dengan Utaibah sayang bini, tapi disebabkan apa? Bapak dia suruh cerai, dia pun terpaksa cerai. Ada yang memang cerai dan dia benci Nabi tuan-tuan. Saya lupa Utbah ke Utaibah. Utaibah kalau tak silap. Yang last kali dia mati dimakan singa. Dia diterkam dalam perjalanan, diterkam singa. Utaibah kalau tak silap. Oleh kerana tidak ada pihak lain, maka kedua puteri Rasulullah itu pun diceraikan oleh suami mereka. Nampak punya marah. Ni perang psikologi tuan-tuan. Benci sangat tu, minta anak ceraikan isteri. Last kali dia dapat suami yang lebih baik, betul tak? Mula-mula Ruqayyah kahwin dengan Sayyidina Osman. Ruqayyah sakit, wafat. Kemudian Nabi kahwinkan pula Ummu Kulsum dengan Sayyidina Osman. Dia kahwin dua kali tak boleh. Kalau ada kakak dengan adik, tuan-tuan tak boleh kahwin dua-dua. Kena cerai seorang, habis indah kahwin, ataupun seorang tu meninggal baru boleh kahwin dengan seorang lagi. Dan tak boleh juga kahwin perempuan dengan mak saudara dia, tak boleh juga. Isteri tuan-tuan dia ada mak saudara, tuan-tuan tak boleh kahwin dengan mak saudara dia dalam masa yang sama. Kukut tengok isteri lawa, lepas tu tengok mak saudara dia lawa lagi. Mak saudara pula sebaya.
Boleh kahwin dengan mak saudara isteri, ceraikan dia, habis iddah baru boleh kahwin dengan mak saudara. Tak boleh kumpulkan sekali. Baik, kemudian. Tapi tuan-tuan kena faham, ni mak saudara betul ya. Bukan mak saudara yang apa? Macam mana nak sebut Isteri tuan-tuan, dia ada pak saudara, adik ayah. Isu tuan-tuan, bapa mentua lah. Adik pak mentua. Adik pak mentua tu memang kita panggil apa? Pak saudara betul untuk isteri kita lah. Bini dia tu bukan. Dia panggil apa? Adik silah tu. Yang mana apa? Kalau pak saudara dia tu menceraikan isteri dia tu, kita boleh kahwin lah. Sebab isteri tu dia menjadi mak saudara pada bini kita pasal dia kahwin dengan adik ayah bini kita. Bila pak saudara bini kita ceraikan dia, habis dah kita boleh kahwin dengan dia. Sebab dia tak ada apa-apa hubungan dah. Boleh lah. Ni yang saya maksud ni, kakak ataupun adik pak mentua bini kita. Yang betul-betul. Kakak ataupun adik perempuan pak mentua kita. Itu tak boleh. Kecuali kita cerai bini kita, habis dah baru kita kahwin dengan dia. Kemudian, apabila Abdullah iaitu putera kedua Rasulullah SAW meninggal dunia, Nabi kan ada anak yang pertama Qasim, Abdullah, tak? Kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, tak? Fatimah, yang ketujuh Ibrahim yang paling kecil. Jadi anak Nabi yang pertama adalah Qasim. Itu yang panggil Abul Qasim tu, Abul Qasim. Sebab anak sulung Nabi nama Qasim, meninggal kecil juga. Anak nombor dua Nabi nama Abdullah, meninggal kecil juga. Bila anak Nabi, putera kedua Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Lahab sangat senang hati, gembira. Tuan-tuan ingat jangan menzahirkan kegembiraan di atas musibah orang lain. Hukum dia haram. Saya lupa dia ada istilah Arab sebut. Kita tak suka dengan kawan tu, tak kira lah pasal apa pun. Bila dia kena musibah, kita pergi kedai kopi, alhamdulillah, saya sangat gembira. Dosa tuan-tuan. Kecuali dia tu orang jahat, duduk kat kampung ni kerja curi sawit contoh, tiba-tiba jatuh motor, alhamdulillah selamat sawit kita. Tak apa, pasal dia duduk kacau orang. Duduk sini duduk curi sawit tuan-tuan, masalah. Ataupun duduk sini duduk isap dadah, tiba-tiba polis tangkap, alhamdulillah lega lapang. Itu tak apa tuan-tuan, seronok. Pasal apa? Memang dia buat masalah, memang patut kena tangkap pun, betul tak? Dia kena tangkap, dia pun bagus. Bila hang kena tangkap, hang tak buat maksiat lah, betul tak? Elok untuk dia, dan kita pun gembira untuk dia. Eloklah kena tangkap, tidak duk isap dadah. Ini kalau kita bergaduh pasal apa? Pasal benda-benda remeh lah, bergaduh isu-isu peribadi lah, gaduh dalam syorak ke, gaduh dengan apa, bergaduh terbawa-bawa sampai apa, bila dia kena musibah, alhamdulillah saya berdosa tuan-tuan. Saya dulu insiden patah tangan ni, ada lagi 2016. Ada orang yang tak suka saya kuliah. Saya tak tahulah, mungkin dia pemarah saya sentuh pasal Syiah kot. Dia marah saya sentuh. Saya nak buat macam mana saya macam kuliah akidah, kuliah sirah. Bila kuliah sirah, kita kena betulkan sirah-sirah yang mencela isi Nabi dengan sahabat Nabi itu mohong semua. Perawi-perawi pembohong. Tuan-tuan baca buku yang menghina isi Nabi dengan sahabat Nabi, jangan rasa hebat, itu cerita mengarut, pembohong. Ada orang dia baca buku-buku yang ditulis oleh orientalis musuh Islam, ataupun ditulis oleh Syiah, yang mana dikumpulkan cerita-cerita merapu-rapu yang sahabat Nabi ni jahat lah apalah, lepas tu dia rasa hebat, padahal buku tu tipu. Macam baca buku hadis maudhu' macam tu, dia rasa bila dia baca cerita ni, wow, ini rupanya sebenarnya. Hang yang tak reti. Kita mudah baca dari riwayat-riwayat tu, bukan kita tak tahu. Kita tengok tuan-tuan, tidak ada buku kata apa Sayyidina Umar bunuh Fatimah, ada tuan-tuan. Bengong tuan-tuan, maaf tuan-tuan, tapi saya kena kata bengong. Dia percaya Sayyidina Umar pergi serang rumah Sayyidina Ali dengan Fatimah, tendang pintu, Fatimah tengah mengandung, pintu tu hempak Fatimah, Sayyidina Umar pijak, Sayyidina Ali rasa takut, Sayyidina Ali lari pergi kubur Nabi. Dia pun ingat Sayyidina Ali ni apa? Sayyidina Ali ni pahlawan Islam yang paling handal tuan-tuan setelah Hamzah di medan perang. Dan tidak keterlaluan kalau saya sebut Sayyidina Ali ni kalau di medan perang, dia dengan Hamzah orang tak boleh challenge tuan-tuan dalam berlawan ni. Hebat. Kalau Khalid Al-Walid, dia terhebat dalam perancangan, strategi perang hebat. Sayyidina Ali ni kepahlawanan, kalau one by one memang KO lah. Mendek kata, siapa berani ajak one by one dengan Sayyidina Ali je tu. Dengan Hamzah lagi, nombor satu Hamzah lah, Sayyidu Syuhada. Dia medan dari segi kepahlawanan ni tuan-tuan, one by one, mana ada orang boleh lawan Hamzah dengan Sayyidina Ali.
Dari segi kepimpinan, tak ada orang boleh challenge Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pemimpin yang paling handal sekali. Tak ada orang yang boleh challenge dia. Dalam bab sedekah, orang tak boleh challenge Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Osman dengan Abdul Rahman bin Auf, orang tak boleh challenge. Dalam bab baca Quran, orang tak boleh challenge Ubay bin Khalaf. Dia paling hebat baca Quran. Nabi sebut Ubay bin Khalaf paling hebat. Dalam menyampaikan hadis, tidak ada sahabat yang boleh menandingi Abu Hurairah paling banyak menyampaikan hadis. Nampak? Semua sahabat ada kelebihan. Di medan perang, one by one Sayyidina Ali. Ini dia cerita Sayyidina Ali tengok Sayyidina Umar pintu tu kena bakar, dah pintu tu api tindih Sayyidina Fatimah. Umar pijak pintu tu pula, Sayyidina Ali jadi takut. Oi, ini cerita apa ni? Siapa yang tulis cerita ni? Lepas tu percaya. Baca-baca duk menangis, duk tepuk badan, pumpang. Tuan-tuan tepuk badan, duk baca cerita tu, banyak cerita antaranya itu. Lepas tu duk kutuk Sayyidina Umar. Ni apa benda ni? Ini syaitan. Ini syaitan, ni iblis. Saya duk teguk benda ni tuan-tuan, saya kena tegas benda ni sesat. Bila saya insiden patah tangan, dia pun seronok. Buat kenduri lagi tuan-tuan. Kesyukuran. Saya tahu pasal orang beritahu, ustaz, dia pun seronok saya insiden. Tak apa, saya sabar. Alhamdulillah saya sihat dah tuan-tuan. Daripada 2016 sampai sekarang dah berapa tahun dah? Dah 7 tahun saya berkuliah. Pening balik kepala dia. Kau nak kacau orang, kenapa? Betul tak? Kau nak zahirkan kegembiraan, kenapa? Kita menyampaikan kebenaran. Kalau rasa tak boleh dengar akidah yang benar ahli sunnah wal jamaah, jangan duduk Malaysia, duduk Iran. Betul. Ni dengar akidah yang benar, panas telinga. Duduk Iran, itu ubat dia tuan-tuan. Baik. Kemudian jangan tunjuk tuan-tuan. Dia pergi menemui kaumnya dan mengatakan kepada mereka bahawa Muhammad sudah terputus daripada rahmat Allah. Dia seronok. Abu Lahab seronok sangat-sangat ni. Dengar Abdullah meninggal, dia pergi dekat kafir Quraisy, dia kata Muhammad telah terputus. Tuan-tuan, dia Muhammad sedih ke tak sedih? Sedih. Sebab Nabi Muhammad SAW manusia. Nabi rasa sedih dan Nabi rasa terkesan hati Nabi. Sedih sangat. Sebab Nabi sayang anak Nabi. Siapa nak anak dia meninggal dunia? Nabi sayang. Walaupun dia ada hikmah kan. Nabi harap Qasim tu hidup membesar macam biasa. Abdullah membesar macam biasa. Ibrahim membesar macam biasa. Tapi ada hikmah di sebaliknya. Supaya orang tidak mendakwa kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Anak perempuan tak apa. Pasal anak perempuan, setelah anak perempuan, dia panggil dari segi jalur nasab tu dia dah terputus sebenarnya. Dia pada anak lelaki, kita tahu kan, macam nak jadi wali lah. Anak jadi wali kan anak lelaki, mesti daripada lelaki dengan anak lelaki. Betul tak? Macam nak jadi wali pada mak, mestilah anak lelaki. Tak ada anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki. Betul tak? Bukan cucu lelaki pada anak perempuan. Bukan. Anak lelaki tu nasab je tak putus tu. Anak perempuan masih lagi ada nasab, tapi dari segi kewalian itu dah tak ada dah. Kuasa kewalian tu, menjadi wali tak ada. Sebab tu memang keturunan Ahlul Bait yang ada sekarang bukan daripada anak lelaki, semua pada anak perempuan. Anak Fatimah. Tapi benarnya silap juga tu, kurang tepat. Anak Fatimah dengan Sayyidina Ali, lagi siapa? Anak Abbas, jangan lupa. Anak Abbas, Ahli Bait juga. Anak Aqil. Kemudian Alu Abbas, Alu Aqil dengan Alu Ali dengan siapa semua? Bani Abbas, Aqil, Ja'far, abang Sayyidina Ali. Aqil adik Sayyidina Ali, Ja'far abang Sayyidina Ali. Kemudian Abbas pak zara Nabi, keturunan tu masih ada sampai sekarang. Kemudian keturunan anak cucu cicit Ali dengan Fatimah. Empat-empat ni Ahlul Bait. Jangan kita anggap yang ni je Ahlul Bait, yang ni bukan. Baik, kemudian dia sangat gembira. Sebab tu bila Nabi sedih, turunlah surah apa? Inna a'tainakal kautsar. Nak gembirakan hati Nabi. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu al-kautsar. Dua makna. Satu kebaikan yang sangat banyak, satu lagi sungai kan, telaga Nabi di padang mahsyar al-kautsar. Fasal rabbika wanhar, maka bersemayanglah dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang benci kepadamu Muhammad, dialah yang terputus daripada rahmatku. Ni ayat ni tu kan, maksud dia Abu Lahab dan geng-geng dia yang mana benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa lah yang terputus daripada rahmat Allah. Kemudian telah diceritakan dahulu bahawa pada musim haji Abu Lahab mengikut Rasulullah SAW daripada belakang. Ni kita cerita dah. Nabi mula-mula berdakwah, Abu Lahab duduk kat belakang untuk mendustakan baginda.
Tariq bin Abdullah Al-Muharibi. Tuan ingat Nabi berdakwah dulu. Kita awal. Mula Nabi berdakwah, Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, sebutlah la ilaha illallah, kamu pasti berjaya. Nabi pergi ke pasar kan, Zil Majas dan Ukas. Abu Lahab follow belakang. Abu Lahab kata apa? Innahu sabiun kadhib. Hampa la tusaddiqhu. Hampa jangan percaya dia ni. Dia duduk belakang Nabi. Dan Abu Lahab ni walaupun dia tua, dia handsome tuan-tuan. Sebagai riwayat kata muka dia macam bulan purnama. Handsome Abu Lahab ni. Orang yang nampak Nabi Muhammad tengah berdakwah, ada seorang lelaki yang handsome di belakang ni macam bulan purnama. Abu Lahab tua tapi handsome. Bila Nabi berdakwah sebut la ilaha illallah, Abu Lahab duduk belakang kata apa? Hampa sudah percaya dia ni. La tusaddiquh, ni hampa sudah percaya dia ni. Innahu sabiun. Dia ni dah tinggal agama nenek moyang. Dan dia ni pembohong. Ni tiap kali Nabi berdakwah dia duduk follow belakang. Oh, jahat tuan-tuan. Baik, saya nak cerita Nabi Muhammad ni ada prinsip. Biasanya kita, kalau ada orang baik dengan kita, baik sungguh dengan kita nak menyampaikan kebenaran, dia buat benda salah, biasanya kita segan. Nanti terasa pula no, aku dah bertahun baik dengan dia ni. Orang tak ada prinsip. Orang yang ada prinsip nak buat macam mana? Saya kena sampaikan kebenaran. Kalau ibu dan ayah, adik-beradik pun nak benci-bencilah, saya kena sampaikan kebenaran, kerana kebenaran daripada Allah. Kita ni hamba Allah, kebenaran daripada Allah. Takkanlah Allah itu kita letak lebih rendah daripada orang yang sekeliling kita, makhluk. Kemudian Tariq bin Abdullah Al-Muharibi meriwayatkan bahawa bukan saja mendustakan, malah Abu Lahab juga melempar baginda dengan batu sehingga menyebabkan kedua tumit baginda berdarah. Dua tumit sekali lempar. Mula kena satu lagi. Dua tumit Nabi berdarah. Baik. Isteri Abu Lahab iaitu Ummu Jamil. Ni isi dia. Apa nak Ummu Jamil? Ibu kecantikan. Maksudnya isteri Abu Lahab ni lawa orang dia. Orang ni bukan biasa, lawa. Abu Lahab pun lawa, handsome, bini dia pun lawa. Ummu Jamil bin Hab bin Umayyah, saudara perempuan kepada Abu Sufyan. Tahu Abu Sufyan? Orang yang kuat menentang Nabi, tuan-tuan. Tapi dia masuk Islam last sekali. 8 hijrah dia masuk Islam. Dia masuk Islam dengan sebenarlah, tuan-tuan. Menentang Nabi tapi akhirnya dia masuk Islam. Kemudian tapi Abu Sufyan ni, kalau kita baca cerita dia masa di Mekah, dia taklah jahat sangat di Mekah. Dia biasa aja Abu Sufyan ni. Dia orang yang apa, tak ambil pok sangat lah. Jarang nama dia disebut Abu Sufyan ni. Seolah-olah waktu Nabi berdakwah di Mekah, dia tak kacau pun Nabi. Tapi bila dia start lawan Nabi, waktu kafilah dagang dia nak ditawan. Mula hampir ditawan dalam perang Badar yang pertama tu. Hampir ditawan. Kemudian dalam peperangan Sawiq nama dia. Sawiq, masa tu harta rampasan dagangan dia dirampas. Umat Islam bukan saja rampas, sebab bila umat Islam dah pergi Madinah, orang kafir sedang mengancam penduduk Islam di Madinah nak pergi serang. Itu yang Nabi mula suruh sahabat Nabi menyerang ataupun merampas barang dagangan kaum Quraisy, sebab depa ni ada duit, ada kekayaan, depa nak mengancam Nabi dengan para sahabat yang berada di Madinah. Baik, kemudian kepada Abu Sufyan juga sama hebatnya dengan Abu Lahab dalam merangi Rasulullah SAW. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui baginda dan di depan pintu baginda pada suatu malam. Jahat ni. Dia bubuh itu malam duri. Supaya apa? Bubuh itu malam kat depan pintu Nabi, supaya Nabi terpijak. Jahat. Dan dia juga pasang di jalan depan rumah Nabi. Dia pasang di jalan yang Nabi lalu. Dia pasang bila? Waktu malam, supaya Nabi terpijak. Baik, jahat sungguhlah tuan-tuan. Kemudian Ummu Jamil merupakan wanita yang berkuasa. Berkuasa, orang yang ada pengaruh. Panjang lidah, maknanya dia apa? Jahat. Ni mulut ni jahat. Duk cakap benda yang bukan. Banyak cakap yang penuh dengan tipu muslihat. Pandai bohong. Suka menabur fitnah dan menyalakan bara perangan untuk menentang Rasulullah SAW. Fitnah dan suka menimbulkan semangat orang menentang Nabi SAW. Oleh sebab itulah Al-Quran mensifatkan dia sebagai pembawa kayu bakar dalam neraka. Kan sebut kan, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya tuan-tuan belum lagi kan? Dah belum? Tadi bunyi apa tadi? Belum soal sikit. Saya selana ran zatal hamil wa imra'atu hammalatal hatab. Quran sebut wa imra'atu hammalatal hatab. Isteri Abu Lahab ni dia bawa kayu api neraka. Pasal memang jahat. Nampak dia ikut dia bakar fitnah tuan. Mulut fitnah, menabur fitnah,
menyalakan bara peperangan. Nampak eloklah dia bawa kayu api neraka. Perangai dia pun kat dunia lagu tu. Ayat ni turun tuan-tuan setelah 10 tahun baru Abu Lahab mati. Betapa hebatnya ayat ni nak bagi tahu Ummu Jamil dengan suami dia takkan beriman. Padahal Abu Lahab boleh je kalau Abu Lahab nak mendustakan ayat ni masuk Islam. Betul tak? Sebab apa? Tengok Quran kan dah salah. Quran kata aku ahli neraka. Tak, bila masuk Islam orang akan mendustakan ayat Quran. Betul tak? Tapi Abu Lahab ni memang begitulah, orang yang benar-benar sombong. Dia takkan mendakwa dia masuk Islam. Sebab apa? Dia akan rasa malu sangat-sangat. Pasal apa? Duk menentang sangat-sangat. Tu yang Abu Lahab dengan bini dia memang ahli neraka. Walaupun dia pun meninggal hampir 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun setelah ayat ni turun, sampai sudah dia tak beriman. Sama ada beriman jujur ataupun pura-pura. Tak, tuan-tuan. Apabila mendengar ada ayat Quran yang turun berkenaan dirinya dan suaminya, maka Ummu Jamil terus mencari Rasulullah SAW yang ketika itu sedang duduk di masjid berhampiran Kaabah. Dicari tu bila turun ayat ni, dia sakit hati. Yang tabat jada abilah abi watab tu. Turun ayat ni, dia pergi cari Nabi, tuan-tuan. Sebab dia dengar ayat Quran tu. Dia cari Nabi. Yang ketika tu Rasulullah sedang duduk di masjid berhampiran Kaabah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Jamil datang dengan membawa segenggam batu. Cari tu bawa batu. Tatkala batu itu telah berada di atas kepala keduanya, dia pegang batu, dia dah mai depan, maksudnya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Nabi SAW. Allah telah menghijab pandangannya daripada Nabi SAW. Sampai kat depan, mata dia tak nampak Nabi. Mata dia nampak Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilihatnya hanyalah Abu Bakar sahaja. Maka dia bertanya, wahai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Dia pegang marah ni. Jatuh kena tak Ummu Jamil tua banyak pada Nabi. Dia tua banyak. Sebab Nabi lahir kan, dia sambut dengan gembira. Dia tua banyak, mungkin tua lebih 10 tahun lah. Sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar lebih muda pada Nabi 2 tahun, kata tak silap. 2 tahun ke 3 tahun, macam tu lah. Abu Bakar lebih muda pada Nabi. Jadi Ummu Jamil ni lebih tua. Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu? Aku dengar dia menyindirku. Makna dia apa? Surah Tabat tu, menyindir dia. Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu aku masukkan batu ni ke dalam mulutnya. Gangster ni, tuan-tuan. Bukan jajal, ni orang perempuan, bukan jajal, gangster nak sumbat batu dalam mulut Nabi. Demi Allah, sungguhnya aku adalah seorang penyair wanita. Kemudian dia berkata, menyampaikan syairnya, dia bersyair. Kami mungkir sekalipun dia mencaci terhadap urusannya, kami tidak sudi. Terhadap agamanya kami benci. Nak cerita benci sungguhlah dengan ajaran Nabi SAW. Setelah itu Ummu Jamil memusingkan badannya lalu pulang ke rumah. Pelik. Dia depan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, dia pusing, dia balik. Ketika itu juga Sayyidina Abu Bakar bertanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan dia melihat engkau? Wahai Rasulullah, engkau melihat dia, dia melihat engkau. Baginda menjawab, dia tidak melihatku kerana Allah menghijab pandangannya sehingga tidak dapat melihat diriku. Tak nampak depan mata tapi tak nampak. Abu Bakar Al-Bazzar pernah meriwayatkan kisah ini ketika Ummu Jamil berdiri di atas kepala Abu Bakar dan dia berkata, wahai Abu Bakar, sahabatmu menyindirku. Kemudian, tidak, demi penguasa bangunan Kaabah ini, baginda tidak berkata dengan syair dan tidak pula berucap dengannya. Kata Abu Bakar. Abu Bakar balas balik, tidak, Abu Bakar, Nabi tidak bercakap dengan syair. Maksud syair ni banyak dusta, tuan-tuan. Engkau memang orang yang suka membenarkannya. Si Abu Lahab marah. Ni percaya sangat dengan dia. Kalau bahasa kita, ni percaya sangat dengan dia. Itu bahasa kita. Abu Lahab melakukan, habis, tuan. Baik, Abu Lahab melakukan itu semua kepada Nabi Muhammad SAW, padahal dia adalah bapa saudara baginda, bahkan rumahnya adalah berhampiran dengan rumah baginda. Itu jugalah yang telah dilakukan oleh jiran tetangga yang lain. Mereka selalu mengganggu baginda ketika baginda berada di rumah. Kacau, di rumah dia dekat dengan Nabi, dia duduk ganggu Nabi SAW. Semua yang ganggu ni semua tak masuk Islam, kecuali seorang je, Al-Hakam bin Abul As. Dia juga duk ganggu Nabi, tapi dia hujung-hujung masuk Islam. Yang lain semua tak masuk Islam. Akan datang kita sambung di menurut Ibnu Ishaq. Ada bang? Ada? Menurut Ibnu Ishaq di situ. Jadi saya mohon maaf tentang ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat min al-mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqan wa ba'd tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.